Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. So, apa khabar semua? Sihat? Okey. Sound ni so far boleh dengar ke? Yang belakang boleh dengar? Boleh? Okay. InsyaAllah selepas daripada ini kita akan ada sesi bersama sebulan, insya-Allah dalam paling kurang pun 3 kali kita akan berjumpa dan sebagainya. Dan insya-Allah saya akan bawakan satu topik yang jarang sekali orang bincangkan dekat luar sana, iaitu berkaitan dengan ilmu perbandingan agama itu sendiri dan juga berkaitan dengan dakwah. Terima kasih. Dua perkara ini biasanya jarang sangat kita bincangkan, walaupun semasa kita di sekolah, walaupun semasa kita di universiti, kan jarang. Biasanya kita tahu bila kita bincang tentang dakwah, kita akan bincang tentang dakwah Rasulullah SAW dan juga para sahabat dan juga nabi-nabi yang lain. Tetapi dekat sini insya-Allah kita akan bincangkan bagaimana kita sebenarnya boleh berkecimpung di dalam arena dan juga dunia dakwah. Namun untuk sesi hari ini, dan saya minta juga kepada pihak penganjur insya-Allah pada sesi-sesi yang akan datang untuk adakan kedatangan. Sebab bila habis setiap modul kita ini, insya-Allah One Center Malaysia Perlis akan keluarkan sijil. Rapat sikit. Tak dengar. Okey. Baru dengar kan? Takut tertelan mic sebenarnya. Okey, baik. So insya-Allah selepas daripada ini kita akan ada sesi, saya ulang balik, short and sweet. Kita akan ada sesi sekurang-kurangnya sebulan 3 kali. Dan sepanjang sesi ini kita akan bincangkan tentang satu topik yang jarang sekali orang biasanya bincangkan, iaitu berkaitan dengan pengajian agama lain ataupun perbandingan agama itu sendiri, dan juga berkaitan dengan dakwah. Dulu masa kita dekat sekolah, mungkin kita dekat universiti dan sebagainya, kita sering kali dengar perkataan dakwah, tetapi kita akan rungkaikan dengan lebih dalam mengenai dakwah bersama sesi dengan saya. Dan tujuan saya sebenarnya bukannya supaya kita belajar dakwah lepas tu kita ambil buku, kan biasanya kita baca buku, lepas habis baca buku kita buat apa? Simpan. Betul tak? Tetapi saya harap insya-Allah dalam sesi bersama dengan saya ini kita akan ada praktikal insya-Allah, dan supaya saya harap bila pelajar-pelajar dah habis belajar di sini, bila keluar balik ke negeri masing-masing dan sebagainya, ada sumbangan kepada dakwah itu sendiri. Dakwah ni pada pandangan saya sangat penting di dalam kehidupan setiap orang Islam, disebabkan dakwah ini juga telah menyebabkan hari ini keluarga kita, nenek moyang kita telah pun mendapat Islam, dan akhirnya menyebabkan anda semua menjadi seorang Muslim. Okey, saya nak ceritakan sedikit latar belakang tentang diri saya. Saya Zamri Vinod, merupakan CEO kepada One Center Malaysia Negeri Perlis. One Center Malaysia ni dia merupakan sebuah agensi yang ditubuhkan di bawah Majlis Agama Islam dan juga Adat Istiadat Melayu Negeri Perlis, yang bertujuan untuk dakwah kepada masyarakat bukan Islam dan juga untuk handle mualaf-mualaf ni. So bila mualaf yang masuk Islam, baru masuk Islam, ada masalah dan sebagainya, dia akan cari kita, termasuk juga di dalam nak belajar ke nak apa-apa yang mereka perlukan, insya-Allah kami akan sediakan dan kami akan membantu mereka. So ini peranan kepada One Center Malaysia Negeri Perlis. Saya juga merupakan anak murid kepada Dr. Zakir Naik. Kepada yang kenal Dr. Zakir Naik, saya pernah di Mumbai dan belajar berkaitan dengan perbandingan agama. Mungkin ramai yang fikir, kenapa kita perlu belajar perbandingan agama ni, sedangkan Islam sendiri pun kita tak habis lagi belajar. Betul tak? Pernah tak terfikir? Kan, kenapa kita perlu tahu pasal agama orang? Dunia hari ini dia dah tidak lagi seperti dulu.
Mungkin kamu belajar di sini pada hari ini, besok, lusa mungkin akan pergi ke luar negara, akan jumpa dengan missionary Kristian. Tahu missionary Kristian? Missionary Kristian ni orang-orang yang buat dakwah agama Kristian, kan, ajak orang untuk masuk Kristian. Ataupun mungkin akan jumpa dengan orang-orang dari agama lain yang mungkin akan sembang dengan kamu berkaitan dengan agama. Jika kita mengetahui tentang semua agama ini, yang pertama sekali kita akan mula appreciate tentang Islam. Kita akan appreciate tentang Islam. Yang kedua, jika ada orang datang nak buat dakwah pada kita, kita boleh dakwah balik pada dia. Kalau dia fikir dia nak buat kita masuk Kristian, akhirnya kita boleh buat dia yang masuk Islam, insya-Allah. So ini di antara perkara yang akan kita pelajari. Hari ini saya akan kongsikan sedikit berkaitan dengan dakwah itu sendiri, dan insya-Allah pada next session kita akan mula masuk kepada modul yang akan saya kongsikan bersama dengan anda semua, insya-Allah. Okey. Siapa dekat sini biasanya kan orang awam bila dia tengok ada orang masuk Islam, kita seronok tak? Seronok tak sebagai seorang Muslim bila kita melihat ada orang masuk Islam? Walaupun bukan disebabkan kita, automatically kita akan seronok tak? Tak seronok? Seronok kan? Okey. Pernah tak kita fikir kalau boleh kita pun nak buat orang supaya masuk Islam? Siapa pernah fikir? Tolong angkat tangan. Ke tak pernah fikir pun? Lantak pi ya, orang nak masuk Islam, tak masuk Islam, janji aku Islam sudah. Okay. Sebelum itu saya nak kongsikan beberapa perkara. Saya ni sendiri merupakan seorang yang memeluk agama Islam. Saya masuk Islam ketika usia saya 16 tahun pada tahun 2000, waktu di bangku sekolah. Dan ada beberapa benda yang telah menyebabkan saya memeluk agama Islam. Pengenalan saya dengan seorang pakcik, kemudian dia berdakwah dengan saya, akhirnya saya mula mengenali Islam, dan saya mula merasakan Islam adalah ajaran yang benar dan menyebabkan saya masuk Islam. Pada pemikiran saya, yang ada dekat sini ni semua beruntung, sangat beruntung. Semua dekat sini orang Islam kan? Sangat beruntung. Kenapa saya kata untung? Sebab kamu telah, Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan satu nikmat yang paling besar dalam dunia ini. Dalam banyak-banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, nikmat yang paling besar telah Allah berikan kepada kamu semua secara percuma, free of charge, tanpa sebarang keperitan, tanpa sebarang kesukaran, tanpa sebarang gangguan. Kamu telah Allah Subhanahu Wa Taala pilih dan lahirkan kamu di dalam perut-perut ibu yang beragama Islam, menyebabkan apabila kamu lahir saja, kamu dah mula mengenali agama Islam. Kamu percaya tak agama Islam itu agama yang benar? Percaya ke tak? Percaya Islam adalah agama yang benar. Namun secara defaultnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebabkan kamu berada dalam agama Islam tanpa sebarang pencarian, tanpa sebarang kesusahan dan kepayahan. Setuju atau tidak? Setuju kan? Betul ke tak? Namun dekat luar sana ramai orang lagi yang tidak mendapat kebahagiaan seperti mana kebahagiaan yang telah Allah berikan kepada kamu. Contohnya saya, Marsilus, Firdaus yang ada dekat sini. Kami ini adalah orang-orang yang telah lahir sebagai seorang bukan Islam. Kami ni tak minta pun untuk kami dilahirkan dalam perut ibu yang bukan Islam. Betul ke tak? Hatta kamu pun tak minta. Dulu sebelum lahir ada isi borang tak? Ada isi borang? Tak ada. Saya pun tak isi borang kan. Kita tak isi borang pun minta supaya kita dilahirkan dalam keluarga orang Islam ke orang Kristian. Kita semua tak isi borang. Betul? Namun Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kelebihan itu kepada kamu, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah kurangkan kelebihan itu kepada kami dengan melahirkan kami sebagai seorang bukan Islam. Dan ramai dekat luar sana yang masih lagi hidup dalam keadaan seorang bukan Islam disebabkan mereka dilahirkan dalam perut ibu yang bukan beragama Islam. Saya bagi kamu contoh. Satu orang yang lahir sebagai Kristian, dibesarkan sebagai Kristian, diberi didikan ajaran Kristian, hidup bersama dengan orang Kristian, sudah tentu dia akan rasa Kristian adalah agama yang benar. Setuju atau tidak? Begitu juga satu orang yang lahir sebagai Hindu, membesar sebagai Hindu, diberi didikan ajaran Hindu, hidup bermasyarakat dengan orang Hindu, saudara maranya Hindu,
dah tentu dia pun akan rasa agama dia adalah agama yang benar. Begitu juga dengan orang yang lahir sebagai Buddha, begitu juga dengan orang yang lahir sebagai Islam. Namun kita tahu dekat sini, di dalam banyak-banyak agama yang ada dalam dunia ini, kita tahu kebenarannya dan haknya terletak di dalam agama Islam. Seperti mana yang telah Allah Subhanahu Wa Taala firmankan, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala hanya agama Islam. Sekarang dalam keadaan begitu, kamu ni beruntung tak? Beruntung kan? Namun jangan lupa, apabila Allah Subhanahu Wa Taala telah tinggikan darjat kamu, berikan satu kelebihan kepada kamu, bersama dengan itu Allah datangkan satu tanggungjawab. Namun malangnya tanggungjawab ini ramai di kalangan kita tak ambil peduli, malah tak buat. Apa dia? Orang yang dilahirkan sebagai Islam, orang yang telah masuk Islam, orang yang berada dalam agama Islam, dia kena sampaikan kebenaran Islam tadi kepada orang yang tidak dilahirkan sebagai Islam, orang yang masih belum Islam. Ini tugas kita. Kita sering kali mendabik dada kita, kita bagi tahu kita adalah umat yang terbaik. Diharamkan syurga kepada umat-umat terdahulu sebelum umat Rasulullah SAW masuk syurga. Begitu tinggi darjat telah Allah berikan kepada kita. Betul ke tak? Sering kali kita dengar ayat ini. Namun kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tinggikan darjat kita sedemikian rupa melebihi darjat umat-umat yang lain? Kenapa? Mesti ada sebab tak? Ada sebab ke tak? Ada. Tentu ada sebab. Kalau kita bandingkan antara kita umat Rasulullah SAW dan umat-umat terdahulu hidup lebih lama, ratusan tahun dan ribuan tahun. Jika mereka beribadah sehari sekali, nescaya tempoh ibadah mereka itu jauh lebih banyak daripada kita, kerana mereka hidup jauh lebih lama daripada kita. Betul ke tak? Namun begitu, tempoh kehidupan umat Rasulullah SAW hanya 60-70 tahun. Kalau lebih daripada itu boleh kira bonus lah yang Allah berikan, 60-70 tahun. Dalam tempoh kita hidup 60-70 tahun, umat sekarang ini kalau kita kerja 8 jam, kita dah habiskan 20 tahun daripada 60 tahun tadi hanya untuk pergi kerja dan pergi sekolah. Kalau average kita ambil 8 jam sehari, kalau 8 jam sehari kita tidur, kita telah habiskan 20 tahun lagi hanya untuk tidur. Kalau average kita tidur 8 jam sehari. Balance daripada 60 tahun, yang tinggal berapa tahun? 20 tahun kerja, betul tak? Belajar. 20 tahun tidur, balance tinggal 20 tahun. Hak 20 tahun itulah, balance itulah yang kita pergi toilet, kita buat kita punya apa, macam-macam, kita main, tengok TV dan pelbagai aktiviti lain yang kita lakukan. Jadi sebenarnya tempoh ibadah kita ni sebenarnya berapa lama je? Hanya few years. Jika kita bandingkan dengan umat terdahulu, mereka jauh lebih banyak ibadah mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan kita. Namun tetap Allah Subhanahu Wa Taala tinggikan darjat kita melebihi daripada mereka. Kenapa? Sebab ada kerja yang Allah berikan kepada kita itu tidak Allah berikan kepada mereka. Disebabkan itu Allah tinggikan darjat kita. Kerja apakah kerja apa itu? Seperti mana yang Allah firman di dalam surah Ali Imran ayat ke-110. Kuntum khairu ummatin ukhrijatul linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat. Allah angkat kita dan bagi tahu kamu ni tuan-tuan dan puan-puan sidang pelajar yang ada. Kita ni Allah tinggikan kita dan Allah kata kita ni adalah umat yang terbaik. Kenapa Allah kata kita umat yang terbaik? Disebabkan kerja tadi. Kuntum khairum ummatin ukhrijatul linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Di mana kerja kita adalah mengajak semua orang kepada kebaikan dan mencegah semua orang daripada kemungkaran. Apa kerja tersebut? Kita ni
kita ni sebagai umat Rasulullah SAW, tidak ada lagi Nabi yang akan diutus selepas Rasulullah SAW. Rasulullah adalah seal of the prophet, Khatamun Nabi, adalah Nabi yang terakhir. Tidak ada lagi Nabi yang akan diutus selepas Rasulullah SAW. Namun umat dia mewarisi kerja kenabian tersebut. Kita mewarisi kerja kenabian bukan sebagai seorang Nabi, tetapi sebagai seorang umat kepada Nabi. Disebabkan itu darjat kita diangkat sedemikian rupa. Namun sekarang tanya balik diri kita, berapa ramai daripada kita yang benar-benar melakukan kerja yang telah Allah tugaskan kepada kita? Umat Rasulullah SAW, bukan hanya ibadah menjadi sebahagian daripada tugasan kita, tetapi kita juga perlu beribadah, kita juga perlu mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga perlu buat baik. Dalam waktu yang sama kita juga perlu menyeru orang lain untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga melakukan kebaikan. Tak cukup dengan itu, menjadi tugas kita untuk mencegah kemungkaran. Kalau kita nampak kemungkaran, perlu tak kita cegah? Perlu. Dalam kerangka kebaikan tadi, apakah kebaikan yang paling tinggi dalam dunia ini? Dalam Islam lah kan? Apa dia kebaikan yang paling tinggi? Sebab kerja kita mengajak orang kepada kebaikan, kepada ma'ruf. Apa dia kebaikan yang paling tinggi? Cerita ke? Apa dia? Kira kalau satu orang tu dia hidup, dia kalau tak lakukan kebaikan ini, tak guna pun dia hidup, dan tidak akan memberi sebarang nilai pun terhadap dirinya di akhirat kelak. Apakah kebaikan tersebut? Hanya mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah kebaikan yang paling tinggi. Kalaulah dalam hidup ini ada satu orang, dia baik, bantu orang, terpuji akhlaknya, bagus dan sebagainya, namun jika dia tidak hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, di akhirat besok dia jadi kosong. Sebab apa dia jadi kosong? Sebab apa? Sebab dia tidak menyembah pencipta sebenar yang telah menciptakan dia. Hatta itulah tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia, untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk hanya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So telah menjadi tugas kita untuk mengajak semua manusia untuk hanya menyembah dan mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ramai tak dekat luar sana yang tidak menyembah Allah? Ada ke tidak? Ada kan? Masih ramai tak yang tidak mengenali Allah Subhanahu Wa Taala? Masih ramai ke tak? Masih ramai. Dan sebahagian lagi daripada tugas yang telah Allah berikan kepada kita adalah mencegah kemungkaran. Apakah kemungkaran paling teruk dalam muka bumi ini? Kira dalam tingkatan dosa, inilah dosa yang paling teruk yang manusia boleh lakukan. Apa dia? Mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam banyak-banyak dosa, dosa yang paling teruk, yang tingkatan dia nombor satu paling tinggi adalah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, menduakan Allah Subhanahu Wa Taala, menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dosa yang paling teruk. Dan menjadi tugas kita untuk mencegah semua manusia daripada kekal mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, dari menyembah selain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah kerja-kerja yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada semua nabi-nabi dia, dan kerja itu kita sebagai umat kepada Rasulullah SAW, kita mewarisi kerja tersebut. Sekarang kita tanya diri kita, berapa ramai daripada kita yang sebenarnya buat kerja yang telah Allah berikan kepada kita?
yang telah Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita. Dalam kerangka kamu telah mendapat Islam dengan jalan yang paling mudah, Allah Subhanahu wa taala telah lahirkan kamu dalam perut ibu seorang yang beragama Islam dengan jalan yang paling mudah. Namun kamu tahu ramai orang dekat luar sana tidak mendapat kebahagiaan itu, dan kita buat tak tahu sahaja. Adilkah ini? Adilkah ini kepada mereka-mereka yang dilahirkan sebagai seorang bukan Islam? Besok apabila telah kiamat, jika datangnya orang-orang bukan Islam ini mengadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, Kau telah berikan satu nikmat yang paling besar kepada mereka. Kau telah lahirkan mereka sebagai seorang Islam, menyebabkan mereka mudah mengenali Islam, mereka mengamalkan Islam, mereka sentiasa berinteraksi dengan aku, mereka belajar satu tempat dengan aku, mereka main futsal dengan aku, mereka boleh ajak aku pergi makan, mereka boleh bagi tahu dengan aku kedai mana jual nasi lemak yang paling sedap. Namun mereka tahu aku sedang mensyirikkan Engkau ya Allah, tidak pernah sekalipun mereka membetulkan aku dan memberitahu tentang kebenaran agamamu ya Allah. Kalau besok ada orang yang dilahirkan sebagai bukan Islam, dia mengadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, kegagalan kita untuk menyampaikan kebenaran kepada dia, apa jawapan terbaik yang ada pada kita, kita nak berikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Penting tak dakwah ni? Penting ke tak? Penting. Saya nak bagi tahu, the moment kita kalau tak buat lagi dakwah, that is the very moment orang bukan Islam akan mula buat dakwah kepada kita. Besok bila ada keturunan kita, bila ada saudara mara kita, kalau mereka mula menjadi murtad, kita semua jadi panas. Betul ke tak? Kita sering kali melihat di kaca televisyen, di media sosial, apabila ada orang murtad, kita semua ada rasa sakit tak? Kita sakit, kita sedih tak? Kita sedih, kadang-kadang kita geram. Betul? Kita geram sebab apa? Sebab kita sangka mereka tidak mengetahui tentang agama yang benar ini, dan mengapa mereka mengambil keputusan untuk keluar daripada agama yang benar. Rugi tak ada orang? Rugi. Dan kalau kita dengar ada orang yang ajak orang Islam ni masuk agama Kristian, contohlah, ada orang ajak orang Islam masuk agama Kristian, kita geram tak? Kita marah tak dengan orang yang buat dakwah tu? Marah ke tak? Kita marah. Namun Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quran, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Allah Subhanahu wa taala firman, woe to them, kepada mereka yang yakni Yahudi dan juga Nasara, yang mengatakan tidak akan masuk syurga melainkan mereka yang menjadi seorang Yahudi dan juga Nasara. Dan Allah SWT firman, berikan bukti jika mereka orang-orang yang benar. Maksud dia apa? Apa yang kita faham dekat sini? Kenapa orang Kristian ataupun agama lain, kenapa mereka ajak orang-orang lain untuk masuk agama Kristian? Kenapa? Sebabnya mereka sangka hanya dengan menjadi seorang Kristian sahaja boleh menyebabkan orang masuk syurga. Ini pada pemikiran mereka. So dia pun nak ajak orang, nak selamatkan orang daripada azab dan bawa orang masuk syurga mengikut fahaman dia. Boleh faham tak? Sekarang ni diorang buat benda baik ke benda tak baik? Diorang ni baik tak? Diorang ni, kita letak sentimen sebentar di tepi. Sekarang ni diorang baik ke tak? Diorang baiklah kan, sebab diorang nak selamatkan, pada pemikiran diorang nak selamatkan umat daripada masuk neraka. Bagus tak? Kita ni tahu tak, kalau ada orang yang meninggal dalam keadaan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, kat mana tempat dia? Kat mana? Kat mana? Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah An-Nisa ayat ke-48, di mana Allah boleh ampunkan apa saja dosa yang manusia lakukan mengikut kehendaknya,
melainkan dosa syirik. Orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, kekal mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, kat mana tempat mereka? Kat mana? Kat neraka. Kita tahu tak? Kita tahu. Tapi kita bagi tahu tak dekat orang? Antara kita dengan orang yang buat dayah tadi, siapa sebenarnya lagi bagus? Walaupun dia buat dayah pada benda yang batil, pada benda yang salah, tapi niat dia tu baik ke tak? Niat dia baik sebab dia sangka dia nak selamatkan orang, dalam keadaan dia tak perasan yang sebenarnya dia berada di jalan yang salah. Kita berada di jalan yang betul, tetapi kita tidak pernah memikirkan bagaimana nak menyelamatkan orang lain daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kita marah dekat diorang, dalam keadaan kita tidak berdakwah. So kesimpulan ni, dakwah penting ke tak? Penting. Bayangkan kalaulah dalam hidup saya ini tidak ada orang Islam yang datang memperkenalkan Islam kepada saya, hari ini mungkin saya pun takkan ada dekat sini. Sebab itu apabila saya mendapat nikmat itu, sebab tu saya fikir sangat pentingnya untuk semua orang Islam untuk berdakwah kepada masyarakat bukan Islam. Hari ini bila kita berbincang mengenai kerangka dakwah, apa yang kita faham tentang dakwah? Apa yang kita faham tentang dakwah adalah tentang islah, memperbaiki. Kita ajak rakan kita pergi solat, betul tak? Kita ajak rakan kita jangan buat kemungkaran dan sebagainya. Benda tu bagus tak? Bagus. Dakwah tak? Dakwah juga. Tapi dakwah kepada orang masyarakat bukan Islam, kita biasanya tak sentuh. Di mana kalau kita tengok siapa yang sebenarnya memerlukan lebih banyak perhatian? Sebab kalau orang Islam dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita dah sama-sama amati kan surah Nisa ayat ke-48, Allah boleh ampunkan apa saja dosa yang manusia lakukan mengikut kehendaknya, melainkan dosa syirik. Betul tak? So dosa syirik ni Allah ampun tak? Allah tak ampun. Dosa selain daripada syirik, kalau Allah nak ampun, Allah boleh ampun tak? Allah boleh ampun. Satu orang yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, kalau dia melakukan kejahatan, dia masih ada tak peluang untuk mendapat keampunan? Ada ke tak ada? Satu orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, dia ada tak pengampunan? Tak ada. So siapa yang sebenarnya kita kena bagi perhatian yang lebih? Tapi pernahkah kita berikan perhatian kepada mereka? Kadang-kala orang salah faham. Apa dia dakwah? Orang sangka dakwah ni kita kena pergi semua, kita kena bagi tahu dengan orang dan buat orang semua masuk Islam. Dakwah ni apa? Dakwah ni adalah menyampaikan mesej Islam kepada masyarakat bukan Islam. Siapa yang bagi hidayah? Allah Subhanahu wa taala yang bagi hidayah. Tugas kita apa? Hanya menyampaikan sahaja. Seperti mana yang berlaku kepada Nabi Nuh. Isterinya sendiri tidak menerima dan tidak menjadi seorang Muslim. Anak Nabi Nuh sendiri tidak menjadi seorang Muslim. Tapi Nabi Nuh berjaya tak? Berjaya ke tak? Nabi Nuh berjaya. Sebab apa dia berjaya? Dia telah berjaya menyampaikan mesej kepada orang yang patut sampai. So tugas kita adalah menyampaikan mesej. Di dalam kita nak buat dakwah ini, perlu ada ilmu ke tak? Perlu ada ilmu ke tak? Perlu. Sekarang ni dakwah penting ke tak? Penting. Saya hari ini saya telah datang dekat sini dan saya telah beritahu kepada kamu semua,
Besok kalau Allah Subhanahu Wa Taala tanya saya akan bagi tahu, wahai Allah, engkau telah menjadi saksi di mana aku telah menyampaikan perkara ini kepada kamu semua. Lepas ni kamu buat ke, kamu tak buat ke, saya bertanggung jawab ke? Adakah ia menjadi tanggungjawab saya? Tidak. Saya telah pun sampaikan kepada kamu dan beritahu betapa pentingnya dakwah. Itu yang sebenarnya kita akan belajar sepanjang sesi ini. Saya setuju. Mungkin ada di kalangan kita ada niat. Macam saya kata tadi, bila kita tengok ada orang masuk Islam, kita jadi seronok. Kita pun ada niat, wah kalau boleh aku pun naklah buat orang masuk Islam dan sebagainya. Namun kadang-kadang kita akan fikir, tapi aku tak tahu banyak benda pasal Islam ni. Macam mana aku nak sampaikan Islam? Kalau tiba-tiba ditanya soalan, kita tak boleh nak jawab, macam mana kita nak buat? Perkara ini semua akan kita bincangkan dalam sesi-sesi akan datang. Walau bagaimanapun, yang pertama sekali, sebelum kita mulakan semua untuk belajar, nak buat dakwah dan sebagainya, pertama sekali kita mesti kena ada niat. Niat nak buat dakwah kepada masyarakat bukan Islam. Kita boleh tak paksa orang masuk Islam? Tak boleh. Kita cuma beritahu, jika mereka tidak mahu terima, itu hak mereka. Itu antara mereka dan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila bercakap tentang ilmu ini, mungkin ramai di kalangan kita yang fikir, aku ni ilmu pun tak cukup, macam mana aku nak buat dakwah dengan orang? Siapa pernah fikir macam tu? Saya sendiri pernah terfikir macam tu. Macam mana kita nak dakwah dengan orang? Masalah dia, siapa dalam dunia ini yang boleh mengatakan dia telah cukup ilmu? Ada ke orang yang dah cukup ilmu? Ada ke? Tak ada. So bagaimana kita nak buat dakwah? Kita buat dakwah dengan apa yang kita tahu. Kita tahu tentang hadis Rasulullah SAW, balighu anni walau ayat, sampaikanlah walaupun sepotong ayat. So tugas kita apa? Apa yang kita tahu, kita sampaikan. Dalam waktu yang sama, kita cari ilmu lagi. Boleh ke tak? So insyaAllah modul yang akan saya kongsikan bersama dengan kamu adalah modul yang telah Dr. Zakir Naik ajarkan kepada kami. Dalam setiap sesi-sesi yang akan datang selepas daripada ini, saya akan kongsi. Dan saya percaya kamu juga orang yang sangat bertuah kerana dapat tahu. Dan kita, siapa yang kenal Dr. Zakir Naik dekat sini? Tolong angkat tangan. Semua kenal? Okay, Alhamdulillah. Dr. Zakir Naik ni kita tahu kan, biasanya dia bila berhujah, dia dengan dia punya chapter number, verse number, dengan fakta-fakta yang diberikan, dengan dalil-dalil yang dikemukakan, kadang-kadang akan buat orang impress. Bagaimana sebenarnya dia boleh ingat semua ni? Bagaimana dia boleh hafal semua ni? So benda ini sebenarnya kita akan tahu dalam modul-modul akan datang. Apa kaedah yang dia guna? Bagaimana sebenarnya dia menghafal? Contoh bagaimana, dan kita juga akan sentuh berkaitan dengan agama Kristian, kita juga akan sentuh tentang agama Hindu, kita juga akan sentuh tentang agama Buddha dan beberapa agama-agama major in the world, supaya kita mengetahui. Kenapa perlu kita tahu? Bila kita tahu tentang agama mereka, barulah mudah kita nak buat dakwah kepada mereka. Boleh faham tak? Dan saya akan sentuh juga, saya rasa cukup sekadar itu untuk hari ini insya-Allah. So pada sesi akan datang, saya juga akan sediakan slide, dan insya-Allah kalau ada kesempatan saya juga akan sediakan apa orang panggil, risalah-risalah berkaitan dengan dakwah kepada masyarakat bukan Islam. Dan pada hari ini juga ada tim kami daripada One Center Malaysia Negeri Perlis, kami ada sediakan booth dekat belakang itu. So dalam itu ada banyak risalah-risalah tentang Islam. Kadang-kadang kita fikir macam mana kita nak buat dakwah dengan orang bukan Islam ni. Kita nak cakap pun kita takut, kan? Nak cakap pun takut dan sebagainya. Dia mudah je. Orang yang pandai berbicara, dia boleh buat dakwah melalui bicara. Orang yang pandai menulis boleh buat dakwah melalui penulisan. Kalau orang yang ada duit, dia boleh buat dakwah melalui kebajikan. Kalau ada orang dia tak ada semua benda ni pun masih boleh buat tak dakwah? Boleh. Macam mana? Ambil risalah Islam, pergi bagi dekat orang bukan Islam. Perlu tak cakap? Cakap pun tak perlu. Tapi message boleh sampai tak? Boleh sampai. So ada pelbagai jalan lain yang mana kita akan amati bersama, dan semoga tuan-tuan dan puan-puan bila balik dekat kampung halaman masing-masing akan menjadi sebahagian
daripada orang yang akan menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Fussilat ayat ke-33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a illallah wa 'amilus solihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik bicaranya daripada mereka yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan mereka adalah muslim. Wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.